Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Daniel dan insya-Allah pada tahun ini saya masih lagi mengajar bagi subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi bagi tingkatan 2. Okey. Jadi untuk RBT tingkatan 2 saya menggunakan buku aktiviti buku ini. Okey. Reka Bentuk dan Teknologi RBT tingkatan 2. Jadi kamu boleh dapatkan buku ini di sekolah. Kepada siapa-siapa yang belum dapatkan, kamu boleh dapatkan buku ni. Dan juga saya ada juga sediakan lembaran nota ringkas. Okey. Jadi kamu boleh dapatkan nota ringkas itu dah dekat sekolah juga. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini kita punya pembelajaran kita ialah sebelum saya masuk kepada tajuk di tingkatan 2 RBT ni, kita ada dua tajuk je yang kita akan belajar. Sikit je kan? Dua tajuk je. Yang pertama kita akan belajar mengenai penyelesaian masalah secara inventif, itu satu. Dan yang keduanya ialah aplikasi teknologi. Okey, dalam aplikasi teknologi ada banyak lah. Okey. Jadi walaupun ada dua tajuk saja, tapi pecahan subtopik tu menjadikan tajuk dalam tingkatan 2 tu jadi banyak. Tapi walau bagaimanapun semua tajuk itu senang je. Okey, tak susah pun. Baik, untuk tajuk yang pertama bagi tingkatan 2 RBT, kita akan belajar yang pertama sekali adalah mengenai penyelesaian masalah secara inventif. Okey, secara ringkas dan secara padatnya kehidupan manusia pada hari ini, kan, kita sebagai manusia, kita sering berlaku masalah dalam kehidupan kita, betul tak? Sebagai contohnya, kita tengah masak-masak, tiba-tiba kita potong-potong ayam, kan? Ayam tak boleh dipotong ataupun daging tak boleh dipotong sebab apa? Sebab pisau tumpul. Itu masalah tak? Yes, itu masalah. Kita pergi bilik air kan, contoh nak mandi ataupun kita pergi ke dapur, nak buka lampu, nak makan nasi, tekan-tekan switch lampu tak nyala, tengok-tengok terbakar. So masalah tak benda tu bagi kita? Yes, itu masalah. Jadi dalam RBT kita akan belajar benda-benda masalah-masalah tu. Dia ada jenis-jenis masalah dan kita akan belajar bagaimana ataupun kaedah ataupun cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Baik. Jadi kau boleh tengok nota slide yang saya bekalkan ni, iaitu mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. So masalah ini terbahaginya dia kepada dua. Ada dua jenis masalah yang main ataupun yang utama. Apa yang pertama? Iaitu masalah bukan inventif. Okey, ingat apa dia? Sebut sekali dengan saya. Masalah bukan inventif. Okey. Yang keduanya ialah masalah inventif. So kita nak tahu apakah itu perbezaan di antara masalah bukan inventif dengan masalah inventif. So kita tengok, masalah bukan inventif ialah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, itu adalah masalah bukan inventif. Saya beri kepada nota yang saya berikan kepada kamu tu. Okey, cuba kita tengok nota ini, nota yang kamu dapat. Saya bekalkan. Okey. Kat sini saya dah bagi nota ringkas. Nota dah ringkas ni. Kamu hanya perlu hafal saja benda-benda ni. Okey. So, masalah bukan inventif ialah apa dia? Iaitu tidak ada kesan sampingan. Ini point dia. Okey, tak ada kesan sampingan. Apa maksud kesan sampingan ni apa dia? Apabila kita dah menyelesaikan suatu masalah ataupun kita dah berjaya menyetelkan suatu benda, tidak ada benda yang lain lagi berlaku dekat barang ataupun masalah tersebut. Maksudnya settle. Okey, dah tak ada masalah lain dah yang berlaku dekat atas masalah tu. Okey, kita balik kepada slide. Okey, kalau masalah inventif pula ialah masalah baru. Ada masalah baru. Lepas mana kita selesaikan masalah yang lama tadi ni, kan? Kita selesaikan masalah yang ada tu, tiba-tiba bila mana selesai, mai pula masalah yang lain. Ada kesan sampingan. Kita buka balik kepada nota yang saya beri tadi ni. Buka balik. Okey. Ni. Nampak? Ada kesan sampingan selepas penambahbaikan. Contoh ni saya akan bagi. Okey, contoh dia bagi. Walaupun dulu ada contoh dah, tapi nanti kau boleh baca sendirilah. Contoh dia macam mana saya akan terangkan dan saya akan huraikan dalam video ni. Okey, so senang kata masalah bukan inventif ni masalah yang mana kita selesaikan satu masalah, settle tu tak ada masalah lain lagi yang dah berlaku. Tapi kalau masalah inventif, kita selesaikan masalah tu, tetapi ada pula masalah lain yang berlaku dekat atas masalah tersebut. Ada kesan sampingan selepas penambahbaikan yang kita lakukan. Contoh ni saya akan bagi, nanti kamu akan nampak ataupun kamu akan faham. Saya akan cepat.
Maaflah kalau sampai lambat tangkap tu. Baik, ini yang definisi bagi masalah bukan inventif, iaitu masalah yang tidak ada kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Contohnya macam mana? Okey, kita tengok contoh yang pertama. Lampu mentol terbakar. Kan? Nak pergi kat bilik air. Nak pergi ke dapur. Tiba-tiba tengok-tengok tekan-tekan switch tak menyala. Kita pun, apa dia lagi tengok lampu mentol terbakar. So, apa yang kita buat? Kita beli baru lah. Kan? Beli baru kat kedai. Kedai DIY pun ada jual. Ataupun kedai-kedai hardware ada jual lampu ni. Kemudian, lampu menyala. Settle tak masalah. Settle. Okey. Ada masalah lain tak yang berlaku lagi? Tak ada. Lampu menyala habis lah. Apa yang nak berlaku lagi dah? Settle tak masalah. Okey, tak nampak lagi. Kita bagi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Nanti kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik video ni. Okey. Jika mentol terbakar digantikan mentol baru, maka mentol menyala seperti biasa dilihat dengan kamera. Tak apa. Okey, tengok contoh yang kedua. Kalau tak nampak lagi, okay, pisau. Kan muat tengah potong-potong sayur atau potong daging. Sepak tu apa? Tak boleh potong. Jadi tumpul. So kita pun dengan belajar masalah inventif, bukan inventif ni, kita pun ambil pisau yang tadi yang tumpul ni. Apa yang kita buat? Kita asah bagi tajam. Lepas dah asah, apa yang jadi? Boleh lah potong. So pisau tadi ada masalah yang tak yang berlaku? Tak ada. Settle tak masalah? Settle. Pisau yang tumpul menjadi tajam. Maka settle lah masalah. Okey, kita pergi pula pada masalah yang ketiga. Contoh. Lain. Okey. Contoh lah. Okey, kau boleh baca ni pemadam pensel, sharpener, sharp, tumpul jadi tajam. Okey. Okey, kita pergi pula pada masalah inventif. So masalah inventif adalah masalah yang mana dia berlaku bila mana kita selesaikan dia, ada masalah lain pula yang wujud ataupun ada masalah lain pula yang berlaku. Setelah masalah yang tadi ni masalah selesai ni kita selesaikan. Okey. Kita tengok contoh dia. Contoh 1. Pensel tumpul. Okey. Pensel tumpul. So kita pun pensel tumpul ni. Kita pun ambil lah apa dia? Sharpener. Sharp. Maka pisau pula. Pensel tadi jadi tajam. Settle tak masalah? Settle. Tapi ada masalah lain pula. Tang mana tu? Tang sini. Jika pensel diasah, maka pensel tajam. Tetapi pensel makin pendek. Settle masalah tumpul tadi. Tapi ada pula main masalah baru, iaitu pensel jadi pendek. Okey, tak faham lagi? Kita buat contoh yang kedua. Okey, ni dah masalah apa ni? Masalah Cik T ya. Masalah tikus di rumah yang suka makan makanan dalam rumah, makanan dekat rumah kita, contohlah rumah sepah apa semua. Tiba-tiba tikus pun main duduk sekali dalam rumah kita, tetamu yang tak diundang, kita pun pasang perangkap. Kata ini dah buat kerja banyak ni kan. Kita pun pasang perangkap, pasang, sepak, kena 2 ekor. Settle tak masalah? Settle lah. Tikus, masalah tikus. Kita beli alat perangkap tikus. Tikus kena jerat tersebut ataupun perangkap tersebut. Akhirnya settle lah. Tapi ada masalah baru pula, apa dia? Mati pula tikus tu. So problem lah kat situ kan. Contoh yang ketiga, masalah inventif. Ni masalah inventif. Kita nak cerita ni masalah inventif. Okey, boleh saya duduk sini ya. Okey. So masalah yang ketiga lah ni musim cuaca hangat. Saya nak keluar lah ni pun susah. Pasal hangat sangat. Nak naik motor pick up banyak kali. So musim panas lah ni. Kita pun cadang kat ayah kita, ya. Kita pasang aircon mau tak? Kan bagi saya hangat hari ni sejuk. Kita pun pasang aircon, ayah pun setuju. Settle tak masalah panas tadi? Settle. Kayaknya panas dah tak ada dah kat rumah kita. Tetapi masalahnya apa dia pula? Bil elektrik. Tak apa nak bayar bil elektrik mahal lah. Mahal kalau pasang aircon ni bukannya RM1, RM2. Kalau kata rumah kita pasang aircon 24 jam, apa yang jadi dekat? Orang tua ni pengsan dik weh. Pengsan sebab apa? Jenuh nak bayar bil kalau pasang aircon. Okey, mahal. So ada masalah baru tak yang berlaku? Masalah baru. Walaupun settle masalah yang tadi ni yang panas jadi ni, tapi ada pula masalah yang lain. Okey. So ini contoh yang lain lah. Kau boleh tengok sendiri. Okey, kau boleh tengok sendiri lah contoh-contoh yang lain tu.
Okey, ini adalah TRIZ, iaitu singkatan bagi teoria Reshiniya Isobrata Tilsik dengan ZH. Maksud TRIZ tu, kalau soalan tanya apakah yang dimaksud dengan TRIZ, maka ini adalah nama panjang bagi TRIZ, TRIZ. Okay. Dan ini adalah pengasas bagi TRIZ, the father of TRIZ. Okay. Okay, sekarang ni kita nak pergi pula kepada kaedah ataupun bagaimana cara kita nak menyelesaikan masalah bukan inventif. Okay. Ingatlah, saya ulang balik, masalah inventif kita selesai, dia settle terus. Contohnya macam pisau, asal pisau yang tumpul ni kita asal jadi tajam. Tapi kalau masalah inventif, contohnya macam meja tak dapat tampung benda berat. Kan meja tu jadi macam tak stabil. Kita pun tukarlah meja tadi ni, kaki dia kita bubuh kaki besi. So saya tu tak masalah yang nak tanggung benda berat jadi tu. Ialah mudah kaki besi. Kalau meja tu kalau kita letak benda apa sekalipun dia boleh tampung. Tapi masalahnya pula ialah apa dia? Iaitu kesannya meja menjadi berat. Itu masalah inventif lah secara rumusnya. Dan yang ni, letak yang saya bagi kamu ni, inilah maksud TRIZ tu. Iaitu teori penyelesaian masalah inventif yang mana main satu masalah, kita gunakan kaedah TRIZ ni dan kemudian selesai masalah tersebut. So di sini ialah masalah bukan inventif, iaitu kaedah ataupun cara-cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah bukan inventif. So yang first sekali ialah kita kena kenal pasti masalah dulu ni. Nombor satu, kotak yang pertama ni. So macam mana kita nak selesaikan masalah bukan inventif? So yang pertama sekali ialah kita kena kenal pasti masalah. Masalah apa? Contoh tadi macam pisau tumpul. Kan? Pisau tumpul. So itu masalah dia. Okay? Kita pergi pula kepada step yang kedua. Dah dapat masalah dia apa dia? Masalah dia tu, problem dia. Kita pergi pula kepada step yang kedua, iaitu menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. So ada banyak pilihan. Kita nak asah pakai apa? Nak asah pakai alat pengasah pisau. Nak asah pakai apa lagi? Pakai apa? Batu yang bagi tajam tu. Dan ada macam-macam benda lagi lah. Kemudian kita pergi pula kepada kaedah yang ketiga, iaitu buat pilihan. Daripada banyak-banyak yang nombor 2 yang kita senaraikan tadi ni, pilih satu saja. Okay, pilih satu saja. Kemudian kita pergi pula nombor 4, melaksanakan pilihan. Lepas kita pilih, kita buat benda yang kita pilih tu. Dan yang kelima, kita menilai sama ada berjaya ataupun tidak masalah yang kita pilih. Jadi kalau dia berjaya, maka berjaya, selesailah masalah tersebut. Tapi kalau dia tak berjaya, pisau tu masih lagi tumpul, maka kita kena ulang balik kaedah ke nombor 2 ni. Ulang balik, pilih benda yang lain pula. Okey, contoh tadi macam kita pakai batu, pisau tu tak boleh nak tajam. Kita pakai alat pengasah pisau. Mungkin lebih tajam. So buatlah pilihan sampailah dia boleh turun nombor 5 ni, sampailah dia berjaya. Okey. Kita ada 2 minit lagi. Okey, kita pergi pula kepada latihan. Latihan. Okey, ini saya nak kamu salin dalam buku tulis pendek. Soalan ni kita bincang, tengok apa soalan yang tanya. Okey, namakan 2 jenis masalah yang perlu melalui proses penyelesaian. So, apa 2 masalah tadi ni? Okey, kamu sebutkanlah jawapan dia. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah bukan inventif? So, apa dia masalah bukan inventif tadi? Apa dia? Berikan divisi bagi masalah inventif. Bagi divisi inventif. Apa dia inventif? Okey, cari balik dalam note yang saya bagi tu. Dalam slide ni, boleh tengok video ni, cari balik dalam slide belakang tu. Kemudian yang ke-4, apakah nama penuh bagi TRIZ ataupun TRIZ? Apa dia nama penuh bagi dia? Teoria. Apa dia? Sambung. Okay. Dan yang kelima ialah nyatakan kaedah atau proses kerja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah bukan. So, ada 5 benda dari kaedah itu. Apa dia 5 benda tu? Ikut susunan dia. Apa dia? First, second, third, fourth dengan yang fifth, yang kelima. Okey, saya rasa yang tu setakat itu dulu untuk kelas online kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke habis. InsyaAllah kita akan jumpa untuk next kelas untuk kita belajar pula mengenai bagaimana pula kaedah untuk kita nak menyelesaikan masalah inventif. Masalah inventif dia agak rumit sikit. Jadi untuk kelas yang akan datang, kamu kena fokus dan kalau boleh baca dulu nota yang saya bagi tu. Bagaimana kaedah untuk menyelesaikan masalah inventif. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.